Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dan insya-Allah saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat semua tentang amalan bersedekah. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Tidak akan berkurang harta hamba yang bersedekah fi sabilillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, janganlah kita berlengah dalam bersedekah. Jangan kita bertangguh. Kerana apa? Satu ketika ada seorang lelaki yang telah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Katanya, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Sabda Nabi SAW pada ketika itu, "Kamu bersedekahlah ketika mana kamu sihat dan kikir. Pada ketika itu kamu takut menjadi fakir. Dan pada ketika itu kamu bercita-cita, kamu berangan-angan untuk menjadi orang yang kaya. Maka jangan kamu tunda hingga tiba nyawamu di halkum. Lalu ketika itu kamu berkata, yang ini milik si fulan dan yang itu milik si fulan. Padahal harta itu sudah pun menjadi milik si fulan, yakni ahli waris." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedekah ketika sihat dan kedekut ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ia mencabar diri kita. Kerana pada ketika itu kita sangat berat untuk melakukan perbuatan tersebut. Tetapi ganjaran pahalanya sangat besar. Dan ia lawang kepada sifat bakhil, sifat mazmumah. Nak bersedekah fisabilillah, sahabat-sahabat sekalian, jangan kita tunggu nyawa di halkum. Kerana apa? Kerana ramai orang yang mati kalau boleh nak hidup balik. Dan orang yang hampir mati mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditangguhkan kematian. Sebab apa? Sebab nak bersedekah fisabilillah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak minta untuk solat. Dia tak minta untuk buat ibadat haji. Dia tak minta untuk buat ibadat-ibadat yang lain. Tetapi satu yang dia minta pada ketika itu ialah supaya ditangguhkan kematian kerana nak bersedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, dalam satu ayat Al-Quran, Allah Taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Allah Subhanahu Wa Taala buat satu perbandingan. Orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, sahabat-sahabat sekalian, seumpama dia menanam satu biji benih yang menumbuhkan satu batang pokok, dan pada pokok itu terdapat 7 dahang. Dan setiap dahang itu mengandungi 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tetapi ingat tuan-tuan sekalian, Allah boleh melipat gandakan mengikut apa yang ia kehendaki. Dan pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian, kita rasa cukup bertuah. Kerana dalam negara kita pada hari ini terdapat ramai orang yang insan yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan seumpama ini. Bukan setakat orang Melayu, tetapi terdapat di kalangan rakan-rakan kita yang beragama Islam tetapi bukan daripada bangsa Melayu, bangsa Cina khususnya. Sebagai contoh, Al-Fadhil Ustaz Abid Liu, berusia 35 tahun, berasal pada Pahang, merupakan anak ketiga daripada 13 orang adik-beradik. Tetapi kalau kita melihat kepada sejarah peribadinya, seorang berakhlak mulia, menjadikan sunnah dalam kehidupannya dan sangat cintakan kepada agama Islam. Sangat banyak melakukan perbuatan-perbuatan ini. Kita sebagai orang awam yang ada pada hari ini, jadikan beliau sebagai satu contoh. Sebagai satu contoh kepada kita untuk kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh beliau tadi. Walaupun di sana ada juga orang yang mengkritik itu dan ini, tetapi kita mengambil jalan kebaikan. Kerana perbuatan ini kembali kepada hati kita. Sejauh mana
keikhlasan kita dalam melakukan perkara-perkara ini. Tetapi kita mohon kepada Allah SWT sekalian, ada dua perkara yang Allah Ta'ala benarkan kepada kita untuk kita berhasad dengki. Yang pertama, orang ada ilmu. Dan yang kedua, orang yang banyak harta, tetapi dia suka meninfakkan hartanya, membelanjakan hartanya fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan amalan sedekah ini menjadi titik permulaan kepada kita untuk kita perbanyakkan dalam kehidupan kita, membantu orang yang susah, membantu orang yang anak yatim, membantu orang miskin, membantu orang yang sakit, anak-anak yang sakit, mak ayah yang sakit, orang dengan OKU yang tidak berpendapatan tetap dan sebagainya. Kita bantulah mereka. Mudah-mudahan ia menjadi satu amalan kebaikan kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Kerana bersedekah itu sangat baik, sangat banyak kebaikannya. Bersedekah sangat banyak kebaikannya. Boleh menjadi kaya. Sedekah menjadi jalan penyelesaian kepada kita. Dengan bersedekah juga boleh membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita. Bersedekah memanjangkan usia, menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Mudah-mudahan ia menjadi satu pengajaran kepada kita, menjadi satu formula motivasi kepada kita untuk kita terus berjuang berjalan Allah SWT dengan cara bersedekah fi sabilillah. Mudah-mudahan sekadar itu saja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البنت الشلبية عيونها لهية